naik tangga. Awak ni kenapa? Awak kita Tak, kenapa kita pergi tempat tempat macam ni? Buang masa je. awak tahu kan ni tempat apa? Tak, apa je ada kat sini. Okey, tak apa. Mari saya ceritakan. Selamat datang pintu gerbang Santiago. Peta dalam bahasa Portugis bermaksud pintu gerbang. Pintu gerbang Santiago merupakan salah satu dari 4 pintu masuk ke kota Formosa. Tentera Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque yang menakluki Melaka pada tahun 1511 telah membina kota pertahanan ini pada tahun 1512 kerana sering diserang oleh pengikut-pengikut Sultan Mahmud Shah dan kemudian oleh pihak Aceh dan Johor selama lebih seabad. Okey, mari kita ke tempat bersejarah yang seterusnya. Hai, selamat datang ke Bukit Saint Paul. Bukit yang sederhana tinggi dan terhad kawasannya ini terletak di kawasan yang bersepadankan sungai dan pantai Selat Melaka. Sebelum diterokai, kawasan sekitarnya didiami oleh orang-orang selat iaitu orang laut yang menjalankan pekerjaan sebagai nelayan. Bukit Melaka mendapat namanya apabila para maiswara iaitu Sultan Iskandar Shah menjadikan kawasan persekitaran bukit ini sebagai pusat pemerintahan Melaka. Pada masa itu, nama Melaka merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan selat yang memisahkan Tanah Semenanjung dengan Sumatera yang dikenali sebagai Selat Melaka. Hai korang, so sekarang kita berada di Gereja Saint Paul. Gereja Saint Paul ini merupakan sebuah bangunan gereja bersejarah yang terletak di Bandar Hilir, Melaka. Untuk pengetahuan semua juga, Gereja Saint Paul ini telah dibina oleh seorang Kapten Portugis yang bernama Duarte Colho pada tahun 1521. Kepembinaan Gereja Saint Paul ini telah menjadikan ia sebagai bangunan gereja yang tertua di Malaysia dan Asia Tenggara. Gereja Saint Paul ini terletak di atas Bukit Saint Paul yang mana kini merupakan sebahagian daripada Kompleks Muzium Melaka yang terdiri daripada serpihan kota Formosa, bangunan statuis dan beberapa bangunan bersejarah yang lain. Baiklah, di sini dapat kita lihat beberapa batu nisan yang telah menjadi peninggalan Portugis dan Belanda. Okey, hai semua. So sekarang kita berada dekat bangunan State House. Okey, jom kita tengok. Okey, bangunan State House ni dia terletak dekat dalam tembok kubu Melaka bertentangan dengan pintu masuk utara ke bandar berkubu di seberang sungai. Kubu itu sendiri meliputi kawasan yang besar sekitar Bukit Saint Paul yang menempatkan pejabat-pejabat dan gudang bagi VOC dan semua kemudahan yang diperlukan oleh koloninya. Binaan ini terletak bersebelahan dengan Gereja Kris di Jalan Laksmana, Melaka. State House pernah menjadi sebuah kompleks besar-besaran di mana bangunan ini mempunyai 2 tingkat dan ia adalah 30 meter lebar. Selain pernah menjadi rumah Governor, State House juga pernah menjadi pejabat setiausaha kanak-kanak, bilik sembahyang dan juga penjara. Terletaknya di dataran Belanda, State House muncul megah dan mengagumkan dengan tingkap-tingkap besar dengan pintu dan tangga. Sekarang kita berada di Gereja Kris Melaka. Gereja ini dibina sekitar tahun 1753 pada tempat yang sama. Gereja ini merupakan testimoni kepada seni reka bentuk Belanda yang tulen. Di sini kita dapat diperhatikan bangku gereja yang buatan tangan, siling cahaya matahari yang dibina tanpa penyambung. Gereja Kris telah dibina oleh Belanda apabila mereka mengambil alih Melaka daripada Portugis. Ia adalah salah satu struktur Melaka yang paling jelas. Gereja Kris telah dibina untuk meraihkan 1 abad pendudukan Belanda. Menarik tak kita pergi tempat tu? Menarik. Itulah negara Portugis yang telah menjajah Melaka. Portugis telah menjajah Melaka itu berapa faktor? Apa orang tempat tu? Antara faktor yang telah menjadi punca Melaka dijajah oleh Portugis ialah pemimpin yang zalim, rakyat yang berpecah belah dan kelemahan senjata dan askar. Dengan pergi tempat bersejarah, kita dapat mengetahui sedikit sejarah balik ke kehidupan. Hal ini akan meningkatkan semangat patriotisme, semangat cinta akan negara. Sekian, terima kasih. Bye.